Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan oleh Allah kehidupan, kesihatan dan keafiatan untuk dapat sama-sama kita berpeluang menyambung semula untuk renungan tadabbur kita menerusi surah Al-Insan. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan menyambung semula bagi ayat yang ke-9, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sadaqallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mafhumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu, yakni berkatanya golongan abrar. Kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata, dan kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu ataupun ucapan terima kasih sebagai imbalannya. Ini adalah kata-kata golongan al-abrar yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam ayat yang ke-9 suratul Insan. Sama ada mereka berkata dengan ucapan pada lisan ataupun melalui hati mereka kepada golongan yang mereka berikan bantuan, yang telah disebut pada ayat sebelumnya, yakni sama ada orang fakir, orang miskin ataupun di kalangan anak yatim. Baik. Dan sebelum ini kita telah bincangkan berkenaan dengan tuntutan ikhlas di dalam bersedekah secara khususnya dan ikhlas pada seluruh amalan secara umumnya. Berdasarkan kepada ayat ini menunjukkan kepada kita golongan al-abrar, mereka adalah golongan orang-orang yang ikhlas di dalam amalan mereka. Ya, mereka adalah golongan yang ikhlas di dalam amalan mereka. Terutamanya di dalam bab sedekah. Kerana dalam bab kebanyakan amal-amal yang salih, yang paling sukar dan sulit untuk manusia itu ikhlas adalah sedekahnya. Kerana itu perkataan sedekah diambil daripada perkataan sadaqa, maknanya membenarkan. Dalam erti kata yang lain, seseorang yang bersedekah itu dia membenarkan janji Allah. Apa janji Allah? Iaitu dia membenarkan dengan ia memberikan infak pada jalan Allah, maka Allah akan mengganjarinya kembali atas apa yang dia infakkan. Seperti mana firman Allah, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apa yang kamu infakkan pada jalan Allah daripada sesuatu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gantiannya. Baik. Maka oleh kerana itu sedekah paling sulit untuk orang ikhlas. Kerana sedekah ini adalah sesuatu amalan yang dapat dilihat dan dapat diketahui jumlah yang diberikan. Kerana itulah ulama telah membahagikan sedekah ini, ada sedekah yang terang-terangan, ada sedekah yang secara tersembunyi. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. In tubdus sadaqat, kata Allah, jika kamu menzahirkan sedekah kamu, fa ni'mahi, dalam keadaan kamu dapat menjaga keikhlasan kamu, maka itu sebaik-baiknya.
kerana memberikan dorongan. Wa in tukhfuha, namun jika kamu menyembunyikan sedekah itu, fahuwa khairul lakum, maka ia adalah lebih baik untuk mengelakkan daripada kamu tidak ikhlas pada amalan sedekah itu di masa yang akan datang. Mungkin pada peringkat permulaan kita ikhlas, tapi lama kelamaan keikhlasan kita itu akan hilang, dan dia akan berubah menjadi tujuan dan matlamat yang lain. Kerana itu orang yang bersedekah dalam banyak amalan, sedekah adalah paling sukar untuk diikhlaskan. Kenapa? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, disebabkan kerana semua amal ibadat yang lain kita kerjakan untuk diri kita. Tetapi sedekah kita kerjakan bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk kepentingan orang lain. Macam kita salat, kita mudah nak ikhlas dengan salat. Kerana salat kita kerjakan manfaatnya untuk diri kita. Begitu juga dengan puasa. Kita mudah ikhlas kerana bila kita berpuasa itu manfaatnya adalah untuk diri kita. Begitu juga dengan haji, begitu juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Maka mudah untuk manusia itu ikhlas kerana amalan itu semua mereka kerjakan untuk diri mereka. Sebaliknya sedekah, kita membuat kebajikan untuk orang lain. Bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk kepentingan orang lain. Maka disebabkan kerana itu, sulitnya untuk ikhlas dalam bersedekah, terutamanya adalah apabila orang yang kita berikan pertolongan itu tidak menghargai pertolongan kita, atau tidak mensyukuri dengan pemberian kita. Ataupun misalnya mereka itu tidak merasa puas dengan pemberian kita atau membandingkan pemberian kita dengan pemberian orang lain, maka ia menjadi halangan dan kesukaran untuk kita mendapatkan keikhlasan itu, terutamanya di dalam sedekah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memuji golongan al-abrar, jika mereka berjaya ikhlas di dalam pemberian sedekah mereka, maka sudah pastilah mereka juga akan mampu untuk ikhlas dalam seluruh amalan umum mereka yang lainnya. Maka di sini kalau kita nak latih ikhlas, kita latihlah keikhlasan kita melalui sedekah. Ya, kerana sedekah salah satu daripada jalan untuk melatih keikhlasan kita. Selain daripada cara melatih keikhlasan kita adalah dengan kita memperbanyakkan berbuat amal-amal ibadah secara tersembunyi yang terhijab daripada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran orang lain, melainkan daripada amalan-amalan yang fardu atau dengan tujuan untuk menjadi contoh dan juga dorongan kepada orang-orang lain. Ya. Baik. Bila kita menyebut tentang ikhlas, apa makna ikhlas? Ikhlas yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri iaitu ifradul haq bil qasad. Kita menjadikan tujuan bagi sesuatu perbuatan itu adalah untuk Allah Ta'ala. Ya, itu yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Yakni kita menjadikan tujuan bagi sesuatu amalan itu adalah untuk Allah. Ya. Adapun Sahal bin Abdullah At-Tustari, dia mengatakan ikhlas itu adalah perasaan keinginan hamba, perasaan dan impian hamba daripada Tuhannya semata-mata. Itu kata Sahal bin Abdullah. Ikhlas tu bila kita berharap, bila kita bercita-cita ingin mendapatkan janji Allah, kurniaan Allah, ganjaran Allah, redanya, rahmatnya semata-mata. Kalau kita dapat melalui imbalan dunia, itu secara additional lah, tambahan. Tapi yang lebih menjadi keutamaan adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Uthman, ikhlas adalah
melupakan keinginan makhluk tetapi menumpukan keinginan pencipta. Maknanya kita melupakan apa yang kita harapkan daripada makhluk, tapi lebih kita berhajat dan bercita-cita pada keinginan pencipta. Adapun yang saya rasa takrifan yang paling mu'tadil lah, takrifan yang paling jelas bagi saya adalah pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ikhlas itu istiwa'ul a'mal fi zahir wal batin. Ikhlas adalah kita menjadikan seluruh amalan itu tujuannya satu dan menjadikan amalan itu sama ada zahirnya atau batinnya. Ini takrifan yang menyeluruh. Apa itu ikhlas? Kita jadikan semua amalan kita tujuannya sama. Yakni untuk meraih perintah Allah, suruhannya, redanya, ganjarannya, dan kita menjadikan amalan kita di hadapan orang dengan di belakang orang sama. Itu adalah takrifan ikhlas yang bagi saya yang paling tepat dan juga takrifan yang paling menyeluruh. Wallahu taala a'lam bissawab. Okay, kita tengok pengajaran yang kedua. Ayat ini juga menceritakan kepada kita berkenaan dengan tingkatan dan darjat keikhlasan. Maksudnya setiap orang yang beramal ibadah, setiap orang yang ikhlas ini, darjat tingkatan keikhlasannya berbeza-beza. Dan sebelum tu kita kena tahu, hukum ikhlas ni adalah fardun wajibun. Dia adalah fardun ain, wajib atas setiap orang yang beribadah atau berbuat amal untuk dia ikhlas. Tak ada siapa yang dikecualikan daripada ikhlas. Kerana berdasarkan kepada ayat Allah dalam Quran suratul Al-A'raf pada ayat 29, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa da'uhu mukhlishina lahuddin. Allah menyatakan, dan bangun untuk dirikan salat bagi setiap masjid itu ke arah kiblatnya, dan berdoalah kamu pada Allah dengan keikhlasan. Dan juga dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin, dan tidaklah diperintahkan pada manusia untuk mentaati Allah melainkan dalam keadaan mengikhlaskan dirinya pada perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi hukumnya wajib. Namun apakah tingkatan dan darjat ikhlas itu? Apakah tingkatan dan darjat keikhlasan itu? Di sini sebahagian di kalangan para ulama seperti mana yang dinukilkan daripada Yazid Ar-Ruqashi, seorang tabi'in, dan juga riwayat yang sama dinukilkan daripada Abu Yazid Al-Bustami. Beliau mengatakan darjat tingkatan ikhlas ini berbeza-beza, ya, ataupun tidak sama di antara orang yang beramal antara satu dengan yang lain. Tidak sama. Tingkatan mereka itu tidak sama. Baik. Yang pertama, kita melihat tabaqat ataupun tingkatan-tingkatan itu yang telah dibahagikan oleh para ulama. Yang pertama, kata beliau, ma yakunu kulluhu lillah la syaibah li aghrad fihi. Sesiapa yang menjadikan pada amalannya semuanya kerana Allah, tidak ada sebarang keraguan tujuan-tujuan yang lain padanya. Ini darjat pertama. Darjat yang pertama, manusia di dalam beramal, dia buat amalan ni semuanya kerana Allah, tidak ada sebarang tujuan selain daripada Allah. Yang kedua, wa ma yakunu kulluhu lisyahwat.
Yang kedua adalah orang yang buat sesuatu amalan untuk mencapai keinginan syahwat dia. Dia buat sesuatu kebaikan, sesuatu ibadah untuk mencapai keinginan syahwat dia. Apa yang syahwat dia nak miliki daripada amal ibadah itu. Ini yang disebutkan orang yang berbuat amalan akhirat tapi tujuannya dunia. Yang ketiga, wama tamzijun niyyah bil ilal wal miraah, iaitu orang yang bercampur baur di antara niatnya antara Allah dan juga selainnya. Dia bercampur aduk. Maka kita nak bincang hari ini yang tingkatan yang pertama tu, iaitu orang yang menjadikan amalannya adalah kerana Allah. Baik. Disebutkan darjat yang pertama adalah orang yang melakukan sesuatu amalan. Dia mengharapkan di sebalik amalan itu adalah ganjaran di sisi Allah. Ini juga orang yang mencapai darjat ikhlas. Dia buat amalan tu, kenapa buat amalan ni? Sebab Allah janjikan bagi pelaku amalan ni pahala sekian, ganjaran sekian. Maknanya dia tidaklah mendorongnya untuk berbuat ketaatan itu, melainkan kerana dia hendak memperolehi kurniaan dan janji Allah atas ganjaran yang diberikan kepada orang yang mengerjakannya. Ini masih lagi dikategorikan sebagai orang yang ikhlas. Dikategorikan sebagai orang yang ikhlas. Jadi jangan kita keliru. Kalau seseorang tu buat amalan kerana dia nakkan pahala, dia nakkan syurga, dia nakkan ganjaran, maka itu juga adalah orang yang mencapai darjat ikhlas. Tetapi dengan satu syarat. Ganjaran yang diharapkan itu adalah ganjaran dari Allah. Tapi kalau dia buat satu amalan, dia mengharapkan ganjaran dari makhluk atau manusia, maka itu tidak ikhlas. Contoh, kalau dia sedekah kerana dia nak Allah sembuhkan dia, ganjaran tu daripada Allah, ikhlas. Dia sedekah, dia nak Allah Ta'ala lapangkan rezeki dia ikhlas. Dia apa lagi? Dia belajar kerana dia nak Allah jadikan, Allah kurniakan dia kefahaman, dia ikhlas. Asalkan dia mengharapkan di sebalik ketaatannya itu imbalan ganjaran daripada Allah, bukan imbalan ganjaran daripada makhluk, maka itu juga adalah ikhlas. Ya. Baik, itu darjat yang pertama. Sebab tu dalam ayat yang kita baca 9 ni menceritakan golongan abrar kata, bila kami buat sesuatu kebaikan untuk Allah, kami tak mengharapkan kamu balas balik dekat kami seperti mana kamu buat baik, dan kami juga tak mengharapkan kamu mengucap terima kasih pun. Ya. Kerana kami tak mengharapkan balasan daripada kamu. Kami nak Allah redha dengan amalan kami. Allah terima, Allah ganjar. Okey, ini yang pertama. Darjat ikhlas yang kedua, iaitu orang yang apabila dia mengerjakan sesuatu amalan, ya, dia mengerjakan sesuatu amalan, dia tidaklah mengharapkan daripada amalannya itu, melainkan yang ia harapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri meredainya, merahmatinya, mengampuninya. Itu yang dia kejarkan. Maknanya kat sini kita boleh pecahkan orang ikhlas ni kepada dua. Satu, orang yang mengharapkan kurniaan Allah semata-mata daripada ganjarannya. Yang kedua, dia tak mengharapkan kurniaan. Dia tak mengharapkan ganjaran. Tapi dia mengharapkan pada Allah itu sendiri cinta pada dia, redha pada dia. Itu mengatasi daripada kurniaan-kurniaan Allah yang lain yang dia harapkan. Ya, kurniaan-kurniaan Allah Ta'ala yang lain yang dia harapkan. Alamak, sebelum ni pula. Ya.
Okey. Ini 9 tadi. 8. Okey, yang seterusnya. Jadi kat sini ada 2 tingkatan orang yang ikhlas dan darjat mereka, ya. Dua tadi tu diterima. Ini berdasarkan kepada perbuatan Saidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, perbuatan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika mana Abu Quhafah ayahnya berkata pada Abu Bakar, ya, kenapakah kamu tidak menyimpan sebahagian daripada hamba yang kamu merdekakan itu untuk kamu gunakan sebagai khidmat bagi keperluan kamu. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu an kepada ayahnya, tidaklah aku melakukannya melainkan aku mengharapkan redha Tuhanku. Sehingga Allah menurunkan ayat Quran, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ya. Baik. Kemudian kita tengok ada pula ulama yang membagikan darjat ikhlas ini kepada 3 tingkatan. Seperti mana yang dibahagikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Tadi saya dah sebut dah 2 daripadanya. Sekarang ni ada pecahan yang pendapat yang kedua kata ada 3. Pertama, ikhraju ru'yatul amal 'anil amal. Wal khalasu an talabil 'iwad 'anil amal. Wan nuzulu 'anil ridha bil amal. Ya. Apa maknanya dekat sini? Darjat yang pertama ini iaitu ini darjat yang pertama. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang mengeluarkan daripada penglihatan amalannya untuk dia beramal dan membersihkan daripada imbalannya dari amal. Dan dia menjauhkan daripada redha manusia dengan amal. Ini kelompok yang pertama. Dia buat amalan tu bukan dia nak orang tengok, bukan dia nak orang bagi upah, bukan dia nak cari redha manusia. Mereka ini kata Imam Ibnul Qayyim adalah hamba yang hakiki, abdun mahdun. Hamba yang sebenarnya. Iaitu hamba ni sifat dia la yastahiqu bi khidmatihi 'iwad li sayyidi. Hamba ni dia tak layak dapat upah apabila dia khidmat kepada tuan dia. Tapi kalau tuan dia nak bagi juga, itu ihsan tuan dia kepada dia. Ya. Ini adalah kelompok darjat ikhlas yang paling tinggi. Yang sama macam Sayyidina Abu Bakar tadi. Yang dia nak redha Allah, dia nak ganjaran Allah dan dia nak Allah tengok saja. Dia bukan nak manusia tengok, dia nak Allah tengok. Dia bukan nak manusia balas, dia nak Allah balas. Dia bukan nak manusia redha, dia nak Allah redha. Ini adalah hamba yang sebenar-benar hamba. Sebab kalaulah Allah tak balas pun, dia redha kerana yang dia inginkan adalah kecintaan, kasih tuan dia kepada dirinya. Dan dia selalu mutala'atuhu uyubuh wa afatuh wa taqsiruh. Dan dia tingkatan darjat yang kedua ikhlas pula, iaitu apabila dia selalu, ni orang yang ikhlas, dia selalu memerhatikan kekurangan, memerhatikan keaiban ataupun ketidakkesempurnaan di dalam amalan yang dia kerjakan, supaya dia dapat menyempurnakannya dengan tujuan agar Tuhannya meredainya dan mengganjarinya. Termasuk orang yang ikhlas dalam beramal ini, kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang cuba memperelokkan amalnya, cuba memperbaiki diri dan amalannya, cuba untuk menjauhi dosanya dan tidak mengulanginya. Ini ciri-ciri tanda orang yang mencapai darjat ikhlas. Kalau dia buat amal, just amal saja, tak pernah ada improvement, tak ambil tahu pun penambahbaikan, maka ini dikhawatiri sifat keikhlasannya.
Kemudian darjat yang seterusnya al-khajal minal amal ma'a budlil majhud, iaitu tingkatan ikhlas yang seterusnya merasa malu dengan amalannya. Merasa malu dengan amalannya kepada Allah, apatah lagi untuk manusia. Maknanya bila dia buat amal, dia tak nak tunjuk kat manusia sebab dia tahu amal dia ni pun tak sempurna. Jadi buat apa dia nak tunjuk kat manusia? Buat apa dia nak zahir kat manusia? Sedangkan amal yang dia buat ni pasti ada kekurangannya dan dia rasa malu kepada Allah. Jadi takkanlah dia nak tunjuk kat manusia. Sedangkan kepada Allah pun dia akan rasa malu untuk menzahirkan amalan dia yang terdapat padanya kekurangan itu. Ini kata Imam Ibnul Qayyim, darjat seterusnya orang yang beramal. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah yang pada ayat yang ke-60, mereka yang telah pun, kata Allah, kami campakkan dalam hati mereka itu, yakni hati orang yang ikhlas tadi, wajilah, malu dan takut dengan amalan yang mereka kerjakan. Jika ada kekurangan, mereka malu dan takut Allah tak terima. Jadi takkanlah mereka ini nak menunjukkan amalan mereka kepada manusia. Sama sekali tidak. Kerana mereka tahu amalan mereka tak terlepas daripada kekurangan. Yang terakhir, orang yang ikhlas itu siapa? Kata Imam Al-Qayyim, ikhlasul amal bil khalas minal amal binuril ilm hatta la yaqa'u fil bid'ah. Kata Imam Al-Qayyim, ikhlas dalam beramal yang seterusnya, darjatnya apa dia? Orang yang cuba untuk membersihkan amalannya daripada perkara-perkara yang merosakkan amalnya dengan mengerjakan amal itu dengan ilmu yang benar dan menjauhi daripada perkara bid'ah, yakni perkara tokok tambah di dalam amalannya itu. Ini juga orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ni dia cuba buat satu amal ikut ilmu, bukan ikut orang. Kalau kita buat amal kerana ikut orang, kita tak ikhlas. Kenapa kamu semayang macam ni? Saya tengok orang tu semayang macam tu. Jadi kita tak ikhlas. Orang yang ikhlas, dia cuba untuk buat ibadat mengikut seperti mana yang Allah suruh dia buat. Mengikut seperti mana yang Nabi SAW ajar dia buat. Ini orang ikhlas. Kerana dia nak jadikan amalannya sama seperti yang Allah perintah, sama seperti yang ditunjukkan oleh baginda SAW, supaya dia tak buat satu amal yang mana amal itu adalah amal yang dibuat oleh makhluk atas rekaan mereka, atas rekaan makhluk itu sendiri. Ini ciri-ciri orang yang ikhlas, darjatnya dan tingkatannya. Baik, yang ketiga, menjauhi perkara yang merosakkan atau yang membatalkan sedekah. Antaranya pengajaran pada ayat ke-9 tadi, betapa penting untuk kita memelihara sesuatu amalan yang kita buat dan jangan sampai kita merosakkannya dan juga membatalkannya. Terutamanya adalah sedekah. Terutamanya adalah sedekah. Kerana ayat yang ke-9 yang kita bacakan tadi itu, ia adalah merupakan alhamdulillah. Dia merupakan dia merupakan ayat yang membicara mengenai sedekah. Ya. Dia adalah yang membicarakan mengenai sedekah. Baik. Jadi antara pengajaran kat sini, betapa pentingnya untuk kita jaga amalan kita, tak kira amalan apa pun, supaya amalan itu diterima. Sebab tu kata Ali radhiyallahu an, ihtammu biqubulil amali
wala tahtammu bi kuthratil amali. Kata Ali bin Abi Talib, ambillah berat, ambillah penting dengan amalan yang diterima walau sedikit. Dan janganlah kamu mengambil penting amalan yang banyak tetapi tidak diterima. Maknanya Ali bin Abi Talib nak mengatakan amalan yang sedikit yang diterima lebih baik daripada amalan yang banyak yang kita sibukkan dengan yang banyak tetapi dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Sekarang ni kita tengok dekat sini beberapa perkara yang membatalkan sedekah. Perkara yang membatalkan padanya akan sedekah. Kalau nak cerita tentang amalan lain tu banyaklah ya. Yang pertama riak. Orang yang bersedekah untuk riak. Ini memang Allah Ta'ala tak terimalah. Kerana dalam hadis jelas, banyak sekali hadis, kalau kita nak bawakan di sini tak mencukupi. Yang mana Nabi bersabda, man samma'a samma'allahu bih, wa man ra'a ra'allahu bih. Dalam hadis Bukhari dan Muslim menyatakan, siapa yang buat amalan untuk memperdengarkan pada orang lain, Allah akan bagi amalan itu diperdengar pada orang lain, tapi tak didengari oleh Allah. Hanya Allah tak menerima amalan itu sebagai amalan yang diterima. Dan siapa yang berbuat amalan untuk menunjukkan pada orang lain, maka Allah akan benarkan ia menunjukkan pada orang lain, tetapi Allah tidak memandang amalannya itu. Jadi yang pertama orang yang riak, termasuk juganya adalah orang yang sum'ah, orang yang ingin menceritakan tentang amalan yang dia kerjakan, bukan sekadar hendak menzahirkan dan memperlihatkan, tetapi juga adalah menceritakan. Yang ketiga selepas riak dan sum'ah adalah ujub. Adalah ujub. Berkata Ibnu Mubarak, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairik. Kata Ibnu Mubarak, ujub tu adalah kamu memandang pada diri kamu adanya sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Itu ujub, kata Ibnu Mubarak. Bila kita rasa diri kita ni ada something special, lebih daripada orang lain. Kita nampak orang lain kurang, kita hanya nampak kesempurnaan pada diri kita sahaja. Ini orang yang ujub. Ya. Dan suka, orang yang ujub ni biasanya sikap dia suka bermegah-megah, memuji-muji dengan amalan dan kebaikan. Ya. Baik. Yang seterusnya yang boleh merosakkan sedekahnya juga, ya. Antara yang boleh merosakkan sedekahnya juga adalah yakni orang yang mengungkit. Orang yang mengungkit amalan yang telah dia kerjakan. Maksudnya apabila seseorang tu mengungkit atas sesuatu amalan yang telah pun dia kerjakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan merosakkan dan menghapuskan amalannya. Termasuklah adalah orang-orang yang menyakiti orang-orang yang dia bantu. Ungkit satu hal, menyakiti satu hal, iaitu mengungkit ni dengan menyakiti ni adalah yang Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merosakkan amalan kamu, yakni sedekah kamu, bil manni, dengan kamu suka mengungkit-ungkit, wal adha. Adha ni adalah kamu menyakiti orang yang kamu bantu. Dengan cara kamu menyakiti orang yang kamu bantu. Baik, maknanya kita tak boleh mengungkit apa yang telah pun
kita beri kepada seseorang dengan kita menyebut-nyebutkannya, ya, memperingat-ingatkan, ataupun kita mengejek-ngejek, merendah-rendahkan orang yang kita bantu itu, dan kita memuji-muji kebaikan yang kita buat. Termasuk juga adalah yang disebutkan tadi, dilarang juga untuk kita menyakiti, bukan mengungkit saja tapi menyakiti orang yang kita bantu itu. Maknanya tak bolehlah lepas kita membantu dia, kita menyakiti dia dengan menghina dia atau mengatakan dia selalu minta bergantung pada kita lah, tak reti nak usaha sendirilah, dan seumpama dengannya. Maka ini kita minta agar Allah Ta'ala lindungi kita daripada dua sifat yang membinasakan ini. Ya. Okey. Okey, yang seterusnya. Habis ya kat situ Okey, selesai kita tentang perkara yang membatalkan sedekah. Ya. Baik. Yang seterusnya, kalau merosakkan semua amalan itu panjang. Yang keempat, galakkan membalas dan mendoakan kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Walaupun ayat ke-9 ni Allah Ta'ala cerita sifat golongan abrar, mereka itu tidak mengharapkan pujian, balasan balik, hatta ucapan terima kasih. Tetapi di dalam Islam, Islam menuntut kita supaya berbalas kebaikan dengan kebaikan. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Ar-Rahman, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan sesuatu kebaikan melainkan hendaklah ia dibalas dengan kebaikan jua. Maknanya tidaklah sesuatu kebaikan itu melainkan dia dibalas juga dengan kebaikan. Maknanya kalau orang buat baik kepada kita, Islam kata hendaklah kita balas kebaikan juga. Bahkan dalam Al-Quran yang lain, surah An-Nisa, Allah menyatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu telah diberikan satu ucapan yang baik, ya, apabila kamu telah diberikan satu ucapan yang baik, ya, maknanya bila orang dah beri kepada kamu akan satu ucapan yang baik, ya, bila orang telah memberi kepada kamu satu ucapan yang baik, maka hendaklah kamu membalas ucapannya itu dengan ucapan yang lebih baik. Ya, membalasnya dengan satu ucapan yang lebih baik. Ini adalah merupakan salah satu daripada cara untuk kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Dalam ayat Quran yang lain Allah menyatakan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tidak akan sama orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat. Hendaklah bila orang berbuat jahat kepada kamu, dengan kamu berbalas kebaikan pula kepadanya. Ya. Maknanya, bila orang berbuat jahat, jangan kita balas dengan kejahatan, tapi kita balas dengan kebaikan yang Allah sebut dalam surah Fussilat. Kalau orang buat jahat pun, ulama keluarkan hukum di sini, kalau orang buat jahat pun, Quran suruh kita balas baik, bukan balas jahat. Apatah lagi kalau orang buat baik, mestilah kita kena balas dengan lebih baik. Ya, sama ada setimpal yang baik atau dengan yang lebih baik. Ya, atau yang dengan lebih baik. Okay, sekarang ni kita nak tengok bagaimana
apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yang baginda ajar kepada kita, apabila orang berbuat baik kepada kita, bagaimana kita nak membalas kebaikan orang itu. Ya, membalas kebaikan seseorang itu. Okay, yang pertama, kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, di mana baginda ada mengajarkan kepada kita, ya, baginda ada mengajarkan kepada kita berkenaan dengan, dalam satu riwayat, apabila Nabi SAW kata Aisyah, riwayat Bukhari, bila seseorang memberikan sesuatu pemberian kepada Nabi SAW, yaqbalu bihi, Nabi akan menerimanya. Kemudian wa yuthibu alaiha. Apa maksudnya yuthib? Nabi akan membalas kebaikan orang itu setimpal, maknanya sama taraf dengan seperti mana orang itu berbuat kebaikan kepada Nabi SAW. Ya, setimpal dengan apa yang telah orang tu berbuat baik kepada Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain, baginda Nabi SAW menyuruh untuk membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, membalas dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah diberikan. Ini berdasarkan kepada riwayat yang menyebutkan tentang seorang Arab Badui yang pernah meminta kepada Nabi SAW akan hutangnya. Ya, maka Nabi SAW menyuruh supaya dibayarkan kepadanya lebih daripada apa yang telah pun baginda hutang dengannya. Ini menunjukkan bahawasanya baginda apabila membalas, baginda akan membalas dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diberikan kepada baginda Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain pula disebutkan, apabila seseorang memberi kebaikan pada kamu dan kamu tidak tahu, minta maaf, dan kamu tidak mampu untuk membalas seperti mana yang ia berikan kepada kamu, ya, seperti mana yang dia berikan kepada kamu, maka hendaklah kamu mengucapkan kepadanya ablaghas sana, dengan sebaik-baik ucapan, iaitu jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira, yakni ucapan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang telah engkau berikan, yang telah engkau lakukan kepada kami, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Ya, dengan balasan yang lebih baik. Ini yang ditunjukkan oleh contoh-contoh oleh baginda Nabi SAW di dalam membalas sesuatu kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang. Ya, paling kurang kita doakan kepada orang yang berbuat baik, sama ada ucapan jazakallah. Dalam riwayat yang lain, bila ada sahabat Nabi yang memberi minum dan memberi makan pada Nabi dan sahabatnya, maka Nabi mendoakan Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makan pada mereka yang beri makan pada kami, berilah minum kepada mereka yang beri minum pada kami. Dan yang ketiga, dalam riwayat Jabir mengatakan apabila baginda telah pun pergi ke rumah Jabir, lalu diberikan pada mereka, dilayani kepada mereka dengan layanan yang baik, maka Nabi mendoakan kepada
mereka Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkatikanlah mereka di atas rezeki yang telah Engkau berikan pada mereka, dan ampunkanlah dosa mereka, serta rahmatikanlah mereka. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Itu antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, memang kadang-kadang orang yang berbuat baik itu dia tak mengharapkan imbalan daripada kita, tapi secara adabnya kita perlu membalas budi orang berdasarkan kepada banyak contoh-contoh yang telah pun ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, baik. Okay, seterusnya kita lihat dekat sini pada ayat yang berikutnya. Pada ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Yang bermaksud, siapa lagi golongan abrar itu? Mereka berkata, kami sebenarnya takutkan Tuhan kami, takut ia kenakan kami azab hari yang padanya muka orang yang berdosa itu masam berkerut-kerut. Ini antara ciri-ciri sifat orang abrar. Kenapa mereka bersedekah? Kenapa mereka memberi makan kepada orang miskin, fakir, yatim dan tawanan perang? Kerana mereka mengharapkan sedekah dan memberi makan yang telah mereka infakkan itu sebagai asbab untuk mereka mendapat redha Tuhannya, memadamkan kemurkaan Tuhannya di hari kiamat nanti, di mana mereka melihat ketakutan yang mereka lalui dan manusia pada ketika itu, dan sebahagian mereka abus, wajah mereka menjadi masam, durja, qamtarira, sambil dalam keadaan terpinga-pinga atau tidak tahu di mana jalan untuk mereka menyembunyikan diri. Baik, kalau kita lihat balik kepada ayat yang kita bacakan tadi, menunjukkan kepada kita bahawasanya, ya, di mana ayat itu menunjukkan kepada kita bahawasanya menunjukkan pada kita sifat golongan abrar. Ayat 7 sebelum ni kita dah cerita dah, mereka takut kepada kedahsyatan di hari kiamat. Tapi ayat yang ke-9 ni, ayat ke-10 ni, Allah cerita pula mereka takut dengan Allah. Bukan mereka takut keadaan kiamat tu saja. Mereka takut pada hari pertemuan dengan Allah. Min Rabbina. Sebab tu Allah Ta'ala tak sebut kat ayat ni, Inna nakhafu Rabbana. Tapi Allah sebut, Inna nakhafu min Rabbina. Perkataan min itu adalah merujuk kepada sabab. Min sababiyah. Maknanya ulama tafsir kata, iaitu mereka merasa takut kerana sebab hari mereka bertemu dengan Allah di hari kiamat, ketika mana mereka berdiri di hadapan Allah untuk dihisab dan ditimbang amalan. Pada waktu itulah mereka melihat wajah manusia ketika dihisab, ketika ditimbang amalan. Wajah manusia berada dalam keadaan masam, berada dalam keadaan takut, berada dalam keadaan terpinga-pinga, berkerut-kerut dahi mereka dalam keadaan memikirkan jalan untuk mereka menyelamatkan diri dan melepaskan diri. Okey, baik. So kita tengok, kita sempat ambil satu pengajaran saja dekat sini. Sifat takut kepada Allah adalah asbab keselamatan, mendapat perlindungan Allah di hari akhirat.
Ayat ini menunjukkan golongan abrar mereka memiliki sifat takut kepada Allah. Tetapi pada ayat ke-10 ini, sifat takut kepada Allah itu adalah merujuk kepada takutnya mereka apabila mereka berdiri di hadapan Allah Ta'ala untuk mereka dihisab ataupun untuk mereka ditimbang amalan mereka. Ya, ketika mereka hendak dihisab atau ketika mereka hendak ditimbang amalan yang mereka kerjakan. Ya, amalan yang mereka kerjakan. Jadi dekat sini, sesiapa yang ingin mendapat keselamatan, keamanan di hari akhirat, dia kena banyak merasa takut dan bermuhasabah akan hari penghisaban dan bermuhasabah akan saat ditimbang amalan. Siapa banyak menghisap diri dan amalannya dan banyak menimbang diri dan amalannya, maka mereka akan mendapat keselamatan dan perlindungan dan keamanan di hari akhirat nanti. Itu poin dia. Dekat sini bukan sekadar takut dengan azab, takut dengan muka Allah, takut dengan kebesaran Allah yang kita dah bincang sebelum ini, tetapi salah satu untuk mendapat keselamatan, kemudahan pada hari hisab, di mana banyak manusia bermasam muka, ketakutan, berkerut dahi, memikirkan jalan menyelamatkan diri dan melarikan diri pada waktu bila? Dua waktu yang ulama tafsir pada ayat ini, ketika hisab dan ketika ditimbangnya amalan. Jadi kita kena banyak menghisap diri, menghisap amalan, menimbang amalan kita yang telah kita lakukan. Ini bertepatan dengan kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Saya tutup dengan kata-kata Sayyidina Umar dekat sini. Sayyidina Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu alaikum. Ya, disebutkan hisablah diri kamu sebelum nanti kamu dihisab oleh Tuhan, dan timbanglah amalan kamu sebelum nanti ditimbangnya, dan timbang, yakni nilaikanlah amalan kamu sebelum nanti amalan kamu ditimbang. Okey, apa makna menghisablah diri kamu dan apa makna timbang? Ada dua perkara yang Sayyidina Umar suruh kita buat persediaan kat sini. Hisab, apa tujuan hisab? Tujuan hisab adalah untuk mencari nilai. Mencari nilai. Macam contoh, kenapa kita bilang hisab duit kita? Kerana kita nak tahu berapa nilai duit itu. Itu maksud perkataan hisab dalam bahasa Arab. Maknanya kata Sayyidina Umar, hendaklah kamu menghitung, yakni mengira berapa kebaikan kamu, berapa keburukan kamu. Nombor dua, hendaklah kamu mencari nilai di dalam ibadah dan amalan kamu. Maknanya apa kata Sayyidina Umar kat sini? Siapa nak dapat hisab yang mudah, dia kena cari nilai dalam amalan dia. Apa makna nilai? Kualiti. Ikhlas itu adalah nilai amalan kita. Khusyuk itu adalah nilai amalan kita. Faham itu adalah faham dengan ilmu, itu adalah nilai amalan kita. Jadi kita dalam beramal ni jangan semata-mata mengejar bilangan, tapi kita mengejar nilaian. Amalan yang paling tepat, amalan yang paling khusyuk, amalan yang paling betul, yang itu yang kita nak cari. Yang itu yang kita nak kejar. Kerana Allah kata dalam Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan yang paling sempurna, itu nilai dia. Ikhlas nilainya, khusyuk nilainya. Apa lagi? Ilmu nilainya. Hayati nilainya. Ya. Kemudian yang kedua, timbanglah amalan kamu. Kenapa Umar radhiyallahu anhu suruh timbang amalan? Maknanya wazinu a'malakum. Sebelum amalan kita ditimbang,
kita kena timbang amalan kita dari sudut mana keutamaan, mana prioriti antara yang fardu dengan yang sunat, hablum minallah, hablum minan nas, mana fardu ain, mana fardu kifayah, mana amalan yang perlu didahulukan dulu, mana amalan yang perlu dikemudiankan. Sebab tu kita tengok orang yang gagal menimbang amalan mereka, seperti banyak buat amalan sunat, puasa sunat, semayang sunat, tapi menyakiti jiran. Nabi kata dia masuk neraka. Sebab dia tak berjaya menimbang amalan dia. Menyakiti jiran haram, berdosa besar. Buat amalan sunat tak boleh menebus dosa besar itu. Jadi sebab tu, kalau kita nak selamat dan nak aman pada hari penghisaban dan mizan, maka kita kena hisab amalan kita, mencari nilai kualiti adalah amal. Yang kedua adalah kita menimbang keutamaan dalam beramal. Ya, baik, wallahu taala alam. Sekadar itu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.